Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. So, slot kita hari ini adalah 7:30 to 8:30 kan. Jadi cikgu rasa kalau cikgu buat GMeet live, mungkin tidak ramai yang boleh ikut. So, cikgu bagi notes and then cikgu buat rakaman GMeet ni. So, kamu ada dua pilihan lah, dua option. Boleh baca nota sahaja ataupun boleh tengok rakaman ini untuk penerangan yang lebih lanjut ya. Jadi hari ini kita continue kita punya lesson. Kalau kemarin, okay, kita berhenti dekat produk berasaskan minyak sawit. Jadi hari ini kita towards the end of chapter 5. Kita mau masuk chapter 6 sudah by next week. Jadi kita belajar pasal pembuatan sabun, kita belajar proses saponifikasi, proses tindakan pembersihan sabun dan sebagainya ya. So the first one cikgu akan mulakan. So ini nota macam biasa boleh dapat daripada link ya. Okay. Mulakan dengan penghasilan sabun lah. Okey, sabun ini dihasilkan melalui tindak balas di antara dua bahan, iaitu minyak sawit dan juga alkali pekat lah. Okey, so alkali mesti pekat. Contoh alkali pekat yang kita biasa gunakan dalam makmal dan dalam silibus yang kamu belajar adalah larutan natrium hidroksida pekat dan larutan kalium hidroksida pekat lah. Okey, jadi kenapa dalam bentuk larutan? Sebab dalam bentuk larutan, okey, bila kita buat tindak balas dengan minyak sawit, ia lebih cepat bertindak balas lah sebab natrium hidroksida ni ada dalam bentuk pellet ataupun bijian ya. Okey, so sabun tadi yang dia terhasil merupakan garam asid lemak. Now, kenapa garam? Sebab kalau kamu flashback masa tingkatan 2 kamu belajar, apabila asid bertindak balas dengan alkali, ia akan hasilkan garam. Jadi in this case, asid kita adalah daripada asid lemak minyak sawit. Remember kan kita belajar minyak sawit ada dua komponen. Satu asid lemak, the other one adalah glycerol. Okay, jadi dalam tindak balas penghasilan sabun, kita hanya gunakan asid lemak. Okey, jadi asid lemak daripada minyak sawit tadi, dia bertindak balas dengan alkali pekat. Ini adalah tindak balas asid dan alkali biasa, maka terhasillah garam. Jadi apa nama garam yang dihasilkan adalah garam asid lemak atau nama lainnya adalah sabun. Yang kita biasa guna sabun-sabun kan. So proses yang ada tindak balas ini kita kenali sebagai proses saponifikasi ataupun proses penghasilan sabun kita kenali sebagai proses saponifikasi. Now, ini adalah tindak balas persamaan perkataan bagi tindak balas penghasilan sabun ya. So kita ada minyak, kita ada alkali, minyak sawit ya maksudnya. So again, cikgu mau kasih supaya kamu ingat, minyak ada dua komponen, asid lemak dan gliserol. So yang bertindak balas dalam penghasilan sabun hanyalah bahagian asid lemak. Jadi kita punya bahan tindak balas, minyak sawit tambah alkali pekat, maka dia akan hasilkan dua bahan, iaitu bahan utama garam asid lemak atau kita kenali sebagai sabun, dan satu lagi gliserol. Gliserol tu dari mana kelas? Gliserol itu daripada komponen minyak. Alright, jadi gliserol tidak terlibat dalam penghasilan sabun, maka ia menjadi hasil sampingan tindak balas ini ya. Hopefully kamu faham ya. Okay, now next one kita akan belajar proses seterusnya, iaitu okay, sebelum kita pergi kepada proses tindakan okay, pembersihan oleh sabun, sebenarnya untuk subtopik ini kita ada satu eksperimen, dan insyaAllah once we return to sekolah, once we come back, kita akan buat eksperimen ini ya. Jadi cikgu skip bahagian eksperimen, cikgu teruskan kepada komponen molekul sabun lah. Okay, bila kita sebut komponen tu maksudnya apa yang ada pada molekul sabun. Molekul sabun ada dua bahagian, bahagian kepala dan bahagian ekor. Bahagian kepala kita kenali sebagai bahagian hidrofilik. Okey, ada dua cara macam mana kita mau hafal. Okey, kita tengok ada L, kepala ada huruf L, hidrofilik pun ada huruf L. The second one, kita tahu apa maksud hidrofilik. Hidrofilik itu hydro is air, filik is like suka. Dia suka lah, maksudnya fall in love. Jadi kan maksudnya bahagian kepala ini adalah bahagian pada sabun yang suka pada air. Means dia boleh melarut dalam
air. Sebaliknya, bahagian ekor adalah bahagian hydrophobic. Phobik is takut, menjauhi. Maksudnya, bahagian ekor ini dia tidak melarut dalam air, tetapi sebaliknya melarut dalam grease, minyak ataupun kotor-kotoran. So, hydrophobic itu sendiri merujuk kepada menjauhi air. So, sekarang by this time kamu kena menghafal bila cikgu sebut bahagian hydrophilic kepala, bahagian hydrophobic adalah ekor. Mana satu yang larut dalam air? Hydrophilic. Mana satu yang larut dalam grease atau minyak atau kotoran? Bahagian ekor. Okay, so that is the component of molecule sabun ya. Okay, now kita pergi kepada tindakan pencucian. So ada 3 step bagaimana sesuatu permukaan kain, okay, dapat dibersihkan daripada kotoran, grease ke, minyak dan sebagainya ya. So at first thing, bila kita ada kain kita rendamkan dalam air, tiada sembarang orang kata unsur lainnya, permukaan air itu adalah tegang. Tapi bila kita larutkan sabun, sabun tadi akan merubah ketegangan permukaan air dan ia akan berkurang lama kelamaan air sabun tadi, okey, yang sudah bercampur dengan air, sabun campur air, air sabun akan membasahi keseluruhan permukaan kain. Okay, so the next step adalah bahagian ekor which is hydrophobic. Kita tahu dia tidak akan melarut dalam air, dia akan pergi melarut dan melekat dalam kotoran ataupun kotoran bergris ataupun minyak. So kalau di sini kamu dapat lihat ekor tadi akan melekat di bahagian yang warna orange iaitu kotoran bergris. Okey, jadi bahagian kepala pergi mana? Bahagian kepala since bahagian kepala adalah hydrophilic, maka ia adalah melarut dalam air. So, apabila sudah ini berlaku, okey, titisan-titisan grease tadi akan dikelilingi oleh molekul sabun. Okey, jadi kamu tengok di sini ada beberapa molekul sabun dia trap titisan grease tadi. Jadi bahagian ekor tadi akan bahagian ekor tadi akan meresap di titisan grease dan bila kita gosok ataupun kita berus, okey, titisan-titisan grease yang terperangkap ini akan teralih daripada permukaan kain. Dia akan menjadi buih-buih sabun ataupun sisa-sisa pada air sabun. So bila kita bilas atau cuci, air sabun dibuang maka secara automatik kita tahu bahagian bergrease ataupun bahagian kotoran tadi telah diasingkan. So itulah secara ringkas mengenai tindakan pencucian sabun. So kamu kena hafal step by step lah. Actually senang saja. Okay, next one kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu pengurusan lestari lah, sebab kita tahu bila kita mahu menghasilkan minyak kelapa sawit pasti ada beberapa benda yang perlu diselesaikan. Yang pertama isu pengurusan tanah lah. So bila kita sudah tanam kelapa sawit, bila kelapa sawit itu sudah tidak menghasilkan buah yang baik, maka kita perlu pengurusan penanaman semula. So bila kita buat penanaman semula, kita dapat mengoptimumkan penggunaan tanah. Meaning to say, kita tanam semula supaya production ataupun hasil buah kelapa sawit lebih baik. Yang kedua, air sisa ataupun air kumbahan kilang minyak sawit. So, air kumbahan ini majoritinya, kebanyakannya dihasilkan semasa proses pensterilan. Kalau kamu masih ingat proses pensterilan yang mana satu? Okay, so proses pensterilan kalau kita tengok baliknya, oh sorry itu di nota yang satu itu kita menggunakan steam begitu kan. So hasil-hasil daripada pensterilan ini kita akan tukar ia menjadi baja organik dan bahan tenaga bio. Baja organik tadi kita boleh guna semula untuk kesuburan tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman. Okay, sorry, yang ketiga, kualiti udara. Okey, so kan bila kita buat kita mahu banyak production minyak sawit, secara automatiknya kita tahu kilang beroperasi dengan lebih banyak. Meaning to say lebih banyak asap dihasilkan yang mana asap ini ada mengandungi gas karbon dioksida. Jadi untuk seimbangkan dia kita perlu menanam
kembali macam tadi penanaman semula, menanam kembali pokok-pokok kelapa sawit dengan banyak, kerana bila ada banyak pokok, banyaklah proses fotosintesis, dan kita tahu semakin banyak proses fotosintesis, semakin banyak karbon dioksida boleh diserap semula dan oksigen akan dibebaskan. Dengan erti kata lain, kualiti udara akan meningkat. Okey, kalau cikgu boleh simplify, okey, isi yang ketiga ni, maksudnya bila kita mahu menghasilkan banyak minyak kelapa sawit, kita kena seimbangkan dengan tindakan penanaman semula. Alright. Now yang terakhir adalah sisa kelapa sawit atau kita kenali sebagai biogesim. Okay, yang kita mahu hanyalah minyak kelapa sawit daripada sabut dan juga isi rong. So kita tahu sudah by this time, kita tahu sudah tempurung tu sudah menjadi sisa. Jadi pengurusannya kita mau tukarkan pelbagai sisa kelapa sawit ini kepada beberapa produk yang kita boleh guna semula dan berguna. So konsep sifar sisa, zero waste, kita dapat amalkan dengan baiklah. Jadi antara sisa-sisa kelapa sawit yang boleh diguna semula adalah pelepah. Dia dijadikan baja. Tempurung, yang kita tahu tempurung ni tidak menghasilkan minyak, maka kita boleh gunakan untuk bahan bakar mendidihkan air. Yang ketiga sabut. Sabut kelapa sawit, bila kita sudah kompres, kita ambil palm oil, PO-nya. Sabut itu sebagai sisa kita perlu ubah menjadi contohnya permaidani ataupun tekstil. Okay, and then kita juga boleh mengubah POM. POM ni adalah air sisa tadi, air sisa daripada air kumbahan kilang. Kita tukar menjadi baja. Next one, tandan kosong. Tandan kosong ini sama ada buah sawitnya telah dileraikan. Sorry. Dan yang kedua, tandan kosong ini apabila tidak menghasilkan buah sawit, maksudnya tiada production, maka kita boleh tukarkan menjadi baja kompos. Dan yang terakhir, batang pokok. Apabila pokok itu sudah tua atau sudah tidak mengeluarkan buah sawit yang berkualiti dan banyak, maka batang pokok sebelum dia dibersihkan, kita boleh guna batang pokok tersebut untuk tujuan pembinaan. Okay, that is kita cakap pengurusan lestari lah. At the end of the day, kita punya mission mau kurangkan pencemaran, but at the same time kita mau menghasilkan produk yang boleh dipakai atau diguna semula. Okay, that's it for today. Cikgu habis, sebenarnya kita sudah habis untuk bab 5. InsyaAllah next week kita akan masuk bab 6 lah. Okay, so at the end of this lesson, kelas kita ni kan, at the end of this slot, lepas kamu baca nota ataupun kamu tengok ini video, sila jawab soalan kuis yang cikgu berikan dan jangan lupa untuk isi kehadiran. Okey, cikgu rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih.